Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Farida. Selamat datang ke channel saya. Channel saya kebanyakannya adalah berkenaan dengan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Ekonomi tingkatan 4 dan 5 dan juga mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tingkatan 1, 2 dan 3. Jadi pada hari ini saya akan mengajar satu lagi topik tingkatan 4 mata pelajaran ekonomi. Murid-murid tingkatan 5 bolehlah sama-sama membuat ulang kaji. Jom kita belajar. 2.2.9 Kepentingan keanjalan harga. Standard pembelajaran kita pada hari ini menganalisis kepentingan keanjalan harga permintaan terhadap perubahan hasil firma dan perbelanjaan pengguna. Baik, firma boleh mempengaruhi jumlah hasil dengan mengubah harga berdasarkan keadaan keanjalan sesuatu barangan yang ditawarkan. Jumlah hasil diperoleh apabila kuantiti barang yang dijual didarab dengan harga. Baik, jumlah hasil sama dengan kuantiti darab dengan harga. Jumlah hasil adalah berbeza dengan untung, ya murid-murid, kerana ia belum mengambil kira kos pengeluaran yang terlibat. Ya. Maka untuk meningkatkan jumlah hasil, firma boleh menjual lebih banyak kuantiti barang dan juga menaikkan harga barang. Hubungan antara harga dengan jumlah hasil. Baik, cuba lihat pada kelok ini, ya murid-murid. Okey, pada bahagian kelok permintaan yang anjal, ED lebih daripada 1, penurunan harga oleh firma akan menyebabkan peningkatan kuantiti diminta dengan kadar lebih besar. Oleh itu, jumlah hasil akan meningkat. Manakala pada bahagian kelok permintaan yang tidak anjal, ED kurang daripada 1, penurunan harga oleh firma akan menyebabkan kuantiti diminta dengan kadar yang kecil. Oleh itu, jumlah hasil akan menurun. Baik, kerajaan. Bagi kerajaan pula, konsep keanjalan harga permintaan dan keanjalan harga penawaran adalah penting dalam menjalankan polisi cukai dan subsidi. Beban cukai yang perlu ditanggung oleh pembeli atau pengeluar dan jumlah subsidi yang akan dinikmati oleh pengeluar dan pembeli juga bergantung kepada keanjalan harga permintaan dan keanjalan harga penawaran. Percukaian. Pengenaan cukai tidak langsung oleh kerajaan kepada pengeluar akan menambahkan kos pengeluaran pengeluar. Baik, apa kata cukai tak langsung? Cukai tak langsung ialah cukai yang dikenakan kepada firma yang mana beban cukainya boleh dipindahkan kepada pengguna untuk dibayar. Contohnya duty import, duty export dan cukai excise. Maka jumlah penawaran akan menurun pada setiap tingkat harga. Pengurangan penawaran ditunjukkan oleh peralihan kelok penawaran ke kiri seperti di dalam rajah. Baik, mari kita tengok rajah ini, ya murid-murid. Baik, yang di atas ini adalah rajah permintaan anjal dan kesan cukai. Yang di bawah adalah rajah permintaan tidak anjal dan kesan cukai. Baik, kedua-dua rajah menunjukkan keseimbangan asal pada E1. Setelah cukai dikenakan, kelok penawaran akan beralih ke kiri, iaitu daripada S1, S1 ke S2, S2. Bagi kelok permintaan anjal, beban cukai pengeluar adalah lebih besar daripada beban cukai pembeli. Ya. Manakala bagi kelok permintaan tak anjal, beban cukai pengeluar adalah lebih kecil daripada beban cukai pembeli. Subsidi. Baik, pemberian subsidi oleh kerajaan kepada pengeluar akan mengurangkan kos pengeluaran. Maka kelok penawaran akan beralih ke kanan. Jumlah subsidi yang akan dinikmati oleh pengeluar dan pembeli bergantung kepada keanjalan harga permintaan dan keanjalan harga penawaran. Baik, mari kita tengok kelok permintaan anjal dan subsidi serta kelok permintaan tak anjal dan subsidi. Bagi kelok permintaan anjal, subsidi yang dinikmati oleh pengeluar adalah lebih besar daripada subsidi pembeli. Manakala bagi kelok permintaan tak anjal, subsidi yang dinikmati oleh pengeluar adalah lebih kecil daripada subsidi pembeli.
Baik, cuba jawab soalan ini ya murid-murid. Mari kita bincangkan bersama. Baik, jadual 1 menunjukkan peratus perubahan kuantiti diminta dan peratus perubahan harga bagi dua jenis barang ya. Barang X dan barang Y ya. Okey, peratus perubahan harga barang X 2, peratus perubahan kuantiti diminta 4 ya. Bagi barang Y, peratus perubahan harga ialah 5 ringgit ya, dalam ringgit. Peratus perubahan kuantiti diminta adalah 2 ya, 2 unit. Baik, soalan pertama, hitungkan nilai keanjalan harga permintaan bagi setiap barang X dan Y ya, 2 markah. Baik, mari kita lihat panduan menjawab. Gunakan formula yang tepat, iaitu peratus perubahan kuantiti bahagi dengan peratus perubahan harga. Baik, kita gunakan rumus yang ini ya murid-murid. Kena ingat kuantiti di atas dan harga di bawah. Berikan jawapan dalam bentuk angka nombor bulat tanpa peratus. Baik, mari kita tengok jawapannya. Baik, ini adalah cadangan jawapan. Bagi barang X, 4 bahagi dengan 2 sama dengan 2 ya. Murid akan dapat 1 markah. Manakala bagi barang Y, 2 bahagi dengan 5, kita akan dapat 0.4 ya, 1 markah. Baik, cuba kita jawab soalan nombor 2. Terangkan strategi yang boleh diambil untuk memaksimumkan keuntungan ya, 6 markah. Panduan menjawab. Jawab tafsiran perkali keanjalan dengan tepat sama ada anjal atau tak anjal. Terangkan perbezaan dari segi peratus perubahan harga dengan peratus perubahan kuantiti dan strategi harga sama ada dinaikkan atau diturunkan. Tidak perlu menyatakan contoh barang ya. Baik, cadangan jawapan ya. Jadi kita dah tengok tadi jawapan, barang X adalah anjal ya. Bila murid-murid tulis ini, murid akan dapat 1 markah ya. Peratus perubahan kuantiti lebih besar daripada peratus perubahan harga, 1 markah. Strategi diambil ialah harga barang akan dinaikkan ya untuk mendapat keuntungan yang maksimum ya. Okey, bagi barang Y pula, kita tahu barang itu adalah tak anjal ya. Peratus perubahan kuantiti lebih kecil daripada peratus perubahan harga ya. Strategi yang diambil ialah harga barang akan dinaikkan ya. Jadi murid-murid akan dapat total 6 markah ya murid-murid. Baik, sampai di sini dahulu pembelajaran kita. Kita sambung lagi pada topik yang seterusnya ya murid-murid. Jangan lupa untuk subscribe channel saya ya murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.